So, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada nakama sekalian. So, dalam video ni, aku nak sembang sikit pasal Devil Fruit. More specifically, pasal 3 kategori Devil Fruit yang ada di dalam dunia One Piece ni. So, dalam video ni memang aku akan sembang secara detail sikit lah. And kita memang akan sembang satu-satu pasal dia punya kategori. And dalam kategori tu pun, dia ada dia punya sub-kategori. So, kita sembang semua secara detail, jangan risau. So, kalau hampa suka video ni, make sure untuk like dan subscribe lah dekat channel aku. So, tanpa membuang masa, jom kita sambung. So, a quick introduction dulu lah. Apakah itu Devil Fruit kan? So, Devil Fruit ni, dia merupakan satu buah yang wujud di dalam dunia One Piece. And siapa yang makan buah ni, dia akan dapat macam kuasa yang istimewa, special power. Contoh macam watak utama kita, Luffy. Lepas dia makan Devil Fruit, Gomu Gomu no Mi, dia dapat power, badan dia menjadi macam getah. Kalau kita tengok macam abang Luffy, di mana dia makan Devil Fruit Merah-Merah no Mi. And lepas dia makan Devil Fruit tu, dia dapatlah kuasa api. So, ni lah basic kepada Devil Fruit. Dan Devil Fruit ni, dia terbahagi kepada 3 kategori utama. In which, kategori yang ada ialah Paramecia, Zoan dan juga Logia. So, macam boleh tengok dekat chart yang aku tunjuk ni, boleh nampak dia punya kategori and so on. Dan kalau hampa perasan dalam chart yang aku tunjuk ni, untuk Zoan dan Paramecia dia ada macam dia punya sub-kategori. In which Mythical, Ancient dan Standard kalau untuk Zoan. Dan kalau Paramecia bawah tu dia ada Special Paramecia. So jom tak apa kita sembang dulu pasal satu-satu kategori. In which the first kategori yang aku nak sembang sekarang ialah pasal Devil Fruit jenis Logia. Okay, so Logia ni dia punya basic ialah nature punya element ataupun kita panggil elemental punya power. Contoh apa tu elemental kan, macam api, kilat, pasir, semua ability yang kita boleh jumpa dalam nature. Contoh macam api macam aku mention tadi, Devil Fruit yang boleh dapat kuasa api ni nama dia Merah-Merah no Mi. And Devil Fruit ni dimakan oleh abang kepada Luffy, in which Ace. And then mungkin kita tengok pasal Devil Fruit kilat, in which kilat ni pun nature punya elemen juga kan. Kilat ni pun ada juga Devil Fruit dia, in which nama dia Goro Goro no Mi dan dimakan oleh Enel. Contoh yang lain pula ialah contoh macam krokodil, dia makan Devil Fruit Suna Suna no Mi. Dan Devil Fruit ni membuatkan dia ada kuasa untuk manipulate sand ataupun pasir. Pasir ni pun kan nature punya elemen. So daripada sini hampa boleh nampak lah, semua Devil Fruit Logia ni dia punya basic dia punya main dia ialah nature punya elemen ataupun elemental punya power. So apa specialnya dengan Devil Fruit Logia ni? Satu power yang special gila dalam untuk Devil Fruit Logia ni compare dengan Devil Fruit yang lain ialah mereka boleh tukar dari mereka kepada elemen yang mereka makan tu. Apa aku maksudkan? Contoh macam Devil Fruit Ace Merah-Merah no Mi. Ace makan Devil Fruit api. So bila dia makan Devil Fruit Logia jenis api ni, dia akan dapat special power seperti Logia, in which dia boleh tukar dari dia kepada api. So bila dia boleh tukar dari daripada api, benda ni basically membuatkan dia untouchable lah. Which mean orang tak boleh sentuh dia dengan suka hati. Sebab mana ada orang boleh sentuh api kan. Sama macam Devil Fruit krokodil, dia makan Devil Fruit pasir Suna Suna no Mi. So bila dia makan Devil Fruit Suna Suna no Mi ni, dia boleh tukar badan dia jadi pasir. So bila orang tumbuk dia pun macam tembus sebab mana orang boleh sentuh pasir kan. So benda ni lah macam satu special ability Logia, in which special ability ni tak ada untuk Devil Fruit yang lain secara generalnya lah. So daripada sini kita boleh nampak kalau Logia ni in terms of mereka punya defense, memang mereka antara yang top lah. Sebab orang nak sentuh mereka pun susah, sebab mereka ada macam ability untuk tukar dari mereka kepada elemen yang mereka ada tu. And cara nak sentuh mereka ni pun hanya ada macam beberapa cara je, in which tak silap aku hanya ada 3 cara. The first one ialah menggunakan Buso Shoko Haki, in which Haki ni membuatkan seseorang tu boleh sentuh Logia user. Second, menggunakan Seastone. Seastone ni macam satu batu ataupun besi, di mana kalau besi ni sentuh Devil Fruit punya user, Devil Fruit punya user tu akan jadi lemah. And Seastone ni boleh digunakan untuk sentuh Logia punya user. Dan the third one ialah dia punya nature enemy. So nature enemy ni apa kan? Okay, contoh kalau kita tengok Devil Fruit Enel, in which Devil Fruit Goro Goro no Mi, power yang boleh mengawal kilat ataupun elektrik. Nature enemy kepada Devil Fruit Goro Goro no Mi ni ialah Devil Fruit Gomu Gomu no Mi, in which Devil Fruit Luffy. Sebab dia kalau nak ikut logik, Luffy ni dia makan Devil Fruit getah. And kalau nak ikut logik dunia betul pun, elektrik ni bila kita letak dekat getah, getah tak boleh mengalirkan elektrik sebab getah ni insulator, penebat. So mengikut logik di dalam dunia One Piece, benda ni membuatkan getah sebagai nature enemy kepada kilat ataupun elektrik, sebab getah tak boleh mengalirkan elektrik.
So disebabkan ini, Luffy boleh sentuh Enel tanpa menggunakan haki. So I mean ini ikut logik dalam dunia One Piece lah kan. Contoh yang lain lah, contoh macam Devil Fruit Crocodile. Crocodile kan dia makan Devil Fruit pasir. So Luffy, cara dia nak sentuh Crocodile ni pula ialah dia kena simbah ayak dekat Crocodile. So bila Crocodile ni badan dia dah disalut dengan air, dia dah tak boleh tukar kepada pasir. Logik dia mungkin sebabkan pasir, bila dia kena ayak, pasir tu dah tak jadi pasir, dia jadi lumpur. Lumpur. So mungkin by this logic, sebabkan pasir ni bila dia kena air, dia dah tak jadi pasir sebab dia jadi lumpur. So benda ni macam cancel out power Crocodile. So disebabkan itu Luffy boleh sentuh. Ni ikut logik lah ni One Piece lah. So ya, itulah dia pasal Logia. So sekarang kita move on kepada Zoan. So Zoan ni kan, dalam bahasa mudah nak explain dia ialah Devil Fruit Zoan ni, dia memberikan kuasa kepada individu yang makan Devil Fruit tersebut untuk bertukar kepada binatang atau any makhluk yang ada, depend kepada Devil Fruit tersebut lah. Contoh macam Rob Lucci. Rob Lucci dia makan Devil Fruit Neko Neko no Mi model Leopard. So disebabkan ini dia boleh bertukar kepada Leopard. Contoh kita tengok macam Pell from Alabasta. Dia makan Devil Fruit yang boleh membuatkan diri dia bertukar kepada Falcon. So disebabkan itu dia dapatlah power macam Falcon. So Zoan ni mudah nak faham sebab apa boleh tengok kan. Devil Fruit ni memang kuasa dia bagi seseorang tu boleh bertukar kepada any binatang atau any makhluk. Makhluk ni apa yang aku masukkan, contoh seperti makhluk mitos. Contoh macam Phoenix, or Devil Fruit Marco. Maybe kita tengok QB pun ada actually dalam One Piece, in which Katarina Devon punya Devil Fruit, Ninetale. So itu adalah contoh-contoh Zoan lah. Tapi bila kita tengok balik Zoan ni pun, dia actually terbahagi kepada 3 subkategori tau. So kategori Zoan, dia ada lagi 3 subkategori, in which the first one ialah Standard Zoan, Ancient Zoan dan Mythical Zoan. Standard Zoan ni ialah binatang-binatang biasa yang kita tengok dalam seharian kita. Contoh macam Leopard, Falcon, in which binatang-binatang yang memang wujud zaman sekarang. Second punya subkategori tu ialah Ancient Zoan. Ancient ni bermaksud something yang zaman dulu. So Ancient Zoan ni ialah binatang yang dah pupus, binatang yang wujud pada zaman dahulu. Contoh paling senang, dinosaur. Kita tengok dekat Wano banyak kan Devil Fruit dinosaur. Kita ada Peshwan, kita ada King yang makan Devil Fruit Pteranodon, and kita ada Queen makan Devil Fruit Brachiosaurus. Dan kita juga ada X-Drake yang dia makan Devil Fruit Allosaurus. So by the way, X-Drake ni Devil Fruit dia Allosaurus tau. Ramai orang ingat Devil Fruit dia merupakan Devil Fruit T-Rex, tapi tak. Oda actually review Devil Fruit dia ialah dinosaur jenis Allosaurus. Dan benda yang specialnya pasal Ancient Zoan ni ialah ia dikatakan bahawa geng-geng Ancient Zoan ni mereka ada physical strength dan durability yang lebih kuat daripada Standard Zoan. Physical strength ni macam dia punya raw strength lah, kekuatan biasa mereka. Dan durability ni macam satu ketahanan. So inilah special Ancient Zoan, daripada kekuatan dan ketahanan yang lebih kuat compare dengan Standard Zoan. And then kita move on kepada Mythical Zoan. Mythical Zoan ni macam aku mention tadi, makhluk-makhluk mitos. Sebab nama dia pun memang dah convey its meaning kan. Sebab Mythical Zoan, mythical tu mitos. So makhluk-makhluk mitos ni contoh macam Phoenix. Phoenix ni bukannya binatang yang wujud dalam dunia betul kan. So disebabkan itulah dia dikategorikan sebagai Mythical Zoan. Other than that ialah Devil Fruit Sengoku, in which Buddha atau Daibutsu. Macam Devil Fruit Orochi, in which nama Devil Fruit dia adalah Hebi no Mi model Yamato no Orochi, in which Devil Fruit ni merupakan Devil Fruit kepada makhluk mitos yang mempunyai 8 kepala. So itulah dia untuk Mythical Zoan. And actually one more thing yang abang nak tahu pasal Zoan ni, cara mereka nak categorize nama mereka pun actually berbeza. Sebab dalam Zoan punya Devil Fruit ni, satu jenis Devil Fruit ni boleh ada banyak user. Contoh macam Devil Fruit Merah-Merah no Mi yang Logia aku sembang tadi kan, Devil Fruit Ace. Merah-Merah no Mi ni kalau dalam dunia ni memang ada satu je lah. So kalau Ace makan, Ace je lah yang akan ada power Merah-Merah no Mi. Tapi kalau kita tengok untuk Devil Fruit Zoan ni, dia ada jenis yang sama tetapi dia ada model yang berbeza. Apa maksud aku? Okay, contoh kita tengok Hito-Hito no Mi. Hito-Hito no Mi ni so far ada 2 tau Devil Fruit, in which Devil Fruit yang dimakan oleh Chopper, and second ialah Sengoku. So Sengoku dan Chopper ni actually sejenis Devil Fruit yang sama tetapi model yang berbeza. Sebab yang contoh kalau Devil Fruit Chopper, Hito-Hito no Mi, dia standard model. Hito tu maksud dia human, so dia makan Devil Fruit human fruit. Sebab Chopper kan asalnya rusa, so dia makan Devil Fruit human, dia dapatlah property seperti human tu. And kalau Sengoku,
human fruit juga, in which hitonomi. Tapi dia makan model Daibutsu. So sebabkan dia makan model yang berbeza, dia dapatlah power seperti Buddha tu. So dekat sini kita boleh nampak yang Zoan dia boleh ada dua jenis devil fruit yang sama, tetapi modelnya berbeza. Contoh paling clear lah, kita tengok geng-geng Wano yang dinosaur tu. Itu macam devil fruit Queen, King, X-Drake, Page-1. Semua jenis devil fruit yang aku sebut ni, yang geng-geng dinosaur ni, semua devil fruit jenis Ryunomi. Tapi model mereka semua berbeza. Contoh macam King dia makan model Pteranodon, Queen dia makan model Brachiosaurus, X-Drake dia makan model Allosaurus. So ya, ini satu fun fact yang apa boleh tahu lah pasal Zoan devil fruit user. So itulah Zoan. Zoan ni actually macam paling detail lah, sebab dia in terms of subkategori pun dia ada sampai ketiga macam Logia tadi. Dia tak ada subkategori. Macam Zoan kan ada 3 subkategori, yang mythical, ancient dengan standard tu. And nak bagi nama dalam Zoan ni pun actually kompleks sikit, sebab dia ada jenis yang sama tapi model pula berbeza. So yeah, itulah dia Zoan. So sekarang jom kita pergi dekat yang the last one, in which Paramecia. Okay, so Paramecia ni dia actually kategori yang paling susah nak explain, sebab dia memang tak ada satu concrete definition tau. Sebab Paramecia ni actually dia dikatakan sebagai satu umbrella terms untuk kategori devil fruit selain daripada Zoan dan Logia. Umbrella term ni maksud dia macam satu term yang cover semua benda selain daripada certain term yang telah dikategorikan. Dalam bahasa mudahnya kan, any devil fruit yang tak ada kriteria seperti Zoan ataupun Logia, semua itu Paramecia. Senang nak explain. Sebab kalau kita tengok devil fruit Paramecia yang lain, semua kriteria dia semua macam random gila. Kalau macam Logia, kita boleh nampak mereka ada kriteria yang sama. Contoh kalau macam Logia, semua ada kriteria yang sama, in which mereka punya basic power berdasarkan power nature element ataupun elemental. Contoh kalau Zoan pula, dia ada kriteria yang sama semua, in which devil fruit dia tu asas dia ialah semua berdasarkan binatang ataupun makhluk mitos. Tapi Paramecia, devil fruit dia semua random gila. Contoh tengok macam devil fruit Luffy, dia makan devil fruit Gomu no Mi, in which power dia boleh bertukar badan dia jadi getah. And then kita ada pula power macam Law, dia boleh buat room. Lepas tu dalam room tu dia boleh manipulate everything yang ada dalam dia punya room. So boleh nampak macam Luffy dengan Law punya power ni macam tak ada kriteria yang sama pun. So ya, Paramecia ni memang actually dia satu umbrella term lah, in which term yang cover kategori yang lain selain daripada Logia dan Zoan. So disebabkan power Paramecia ni dia macam terlalu random, so fandom One Piece ni mereka macam reka sendirilah terma untuk membezakan power-power Paramecia ni. Sebab kalau kita buka dekat website onepiecefandom.com, in which website terbesar untuk One Piece punya fandom, mereka ada letak 3 kategori untuk Paramecia ni, in which 3 kategori ni ialah, the first one ialah body alteration, second ialah environment alteration, the third one ialah substance generation. By the way, again aku nak peringatkan apa, benda ni bukan benda canon, and terms ni tak dipakai pun dalam manga atau anime. Terms ni hanyalah fandom saja buat supaya lebih mudah untuk membezakan jenis-jenis Paramecia. So aku sajalah nak sembang juga kan, supaya lebih senang untuk difahamkan. So kita sembang pasal the first subcategory yang fandom bagi tu, in which body alteration. So untuk Paramecia yang ada body alteration punya power ni, dia ada power untuk mengubah badan dia. Contoh macam watak utama kita, Luffy, dia makan devil fruit Gomu no Mi, and devil fruit ni membuatkan badan dia jadi getah. So disebabkan itu, devil fruit dia alter dia punya body. So sebab tu dia dalam subkategori body alteration. Another example mungkin kita boleh tengok Buki no Mi, in which devil fruit yang dimakan oleh Baby Five. Buki no Mi ni kan dia boleh tukar tangan dia kepada pistol lah, pedang lah, any weapon. So dekat sini pun kita boleh nampak devil fruit ni boleh alter body someone tersebut. Sebab Baby Five dia boleh alter dia punya body, contoh tangan dia tukar kepada pistol ke, pedang ke. So benda ni falls under kategori body alteration. And lagi satu contoh lah, tak kau confused kan, kita tengok Mane no Mi, in which devil fruit yang dimakan oleh Bone Clay. Bone Clay kan dia boleh sentuh muka dia, dan dia tukar kepada muka orang lain kan. Kat situ pun kita boleh nampak agak dia alter body dia. Sebab apa? Dia boleh alter muka dia kepada muka orang lain. So ya, ini salah satu subkategori yang fandom sendiri bagilah untuk Paramecia, in which body alteration punya type. Second subkategori yang fandom bagi untuk Paramecia ni pula ialah environmental alteration. Environmental alteration ni ialah hang boleh manipulate hang punya environment. Sebab tu nama dia environmental alteration.
Contoh paling mudah ialah devil fruit law. Devil fruit OP-nomi milik law ni kita tahu kan, dia boleh buat room, and dalam room dia tu dia boleh control lah anything dalam room dia tu. Contoh dalam room dia tu dia boleh angkat anything as long as benda tu dalam dia punya room. So benda ni macam satu environment punya alteration lah, in which fandom sendiri bagi. Another contoh mungkin kita boleh tengok Neuronomi, in which devil fruit Foxy. Neuronomi kuasa Foxy ni kan dia boleh slow something sebab dia ada power, macam boleh manipulate time je tu yang dia buat macam tu kan, kalau hampa ingat balik. So benda ni pun sort of macam altering the environment. So ya, itulah dia pasal environmental alteration ni. And kategori ketiga yang fandom bagi untuk devil fruit jenis Paramecia ni ialah substance generation. And substance generation ni lah actually benda yang aku nak sembang paling utama, sebab benda ni actually banyak orang salah faham. Kenapa ada salah faham? Okay, hampa dengar dulu. So substance generation devil fruit ni ialah dia membenarkan Paramecia user tersebut untuk generate substance. Contoh macam Mr. Tree. Mr. Tree kan dia ada devil fruit yang boleh mencipta candle punya wax. And then kalau another example ialah kita tengok Magellan. Magellan dia boleh create poison, in which kalau kita boleh nampak lah keliling badan dia tu kan sentiasa ada poison and so on. And another example mungkin kita boleh tengok Perospero. Perospero dia makan devil fruit Peronomi, in which dia boleh create substance candy. So bila aku sembang pasal 3 devil fruit user ni, actually ramai tau orang yang confused dan ingatkan devil fruit Magellan, devil fruit Mr. Tree ataupun devil fruit Perospero ni merupakan Logia. Dan actually salah faham ni actually understandable lah, sebab kalau kita tengok dalam One Piece pun memang cara dia guna devil fruit pun sebiji lebih kurang sama macam Logia kan, sebab dia boleh create substance and so on. Tapi 3 ni yang aku sebut ni lah bukanlah Logia. Sebab apa? Kalau kita tengok balik masa aku sembang pasal Logia tadi, salah satu kriteria untuk jadi Logia ialah hang kena ada power nature element ataupun power elemental. Macam kita tengok contoh lah, macam Mr. Tree. Mr. Tree dia makan devil fruit candle wax. Candle wax ni bukanlah something yang nature, dia something yang man-made, humans sendiri yang buat. Contoh macam Perospero, dia makan devil fruit candy. Candy ni pun bukannya something yang nature, bukannya something elemental. So disebabkan itu dia tak dikategorikan sebagai Logia. And devil fruit Magellan pun sama, sebab devil fruit dia tu racun. Racun ni mungkin ada orang boleh argue lah, sebab benda ni pun mungkin something yang nature. Tapi entah, mungkin daripada Oda punya logik dia rasa macam racun ni bukan something yang nature juga. Sebab ya, racun pun memang orang boleh buat kan. So I guess benda tu Oda tak categoriskan dia sebagai nature punya element. So Magellan bukanlah Logia, tapi dia ialah Paramecia. So disebabkan mereka Paramecia, mereka tak adalah ability untuk tukar dari mereka kepada elemen mereka tu macam Logia. Contoh lah, sebab aku sembang pasal Magellan lah, sebab Magellan ni pun ramai orang confused. Ramai orang ingat Magellan ialah Logia punya devil fruit user, tapi tak, dia Paramecia. So ya, mungkin ada yang akan argue dengan aku bahawa Magellan tu sebenarnya Logia, tapi tak. Macam aku cakap tadi, kriteria Logia ialah devil fruit tersebut mestilah ada power nature element, dan racun ni bukan nature element. And then second thing ialah, kalau kita tengok balik Logia, salah satu special power mereka ialah mereka boleh tukar dari mereka kepada substance ataupun elemen kepada devil fruit mereka tersebut. Contoh macam krokodil, devil fruit dia ialah pasir. Pasir ialah nature element. So disebabkan itu dia boleh tukar badan dia kepada pasir. Tapi in case of Magellan mana boleh tukar badan dia kepada racun? And kalau kita tengok dekat Impel Down pun tak pernah sekali pun dia boleh tukar badan dia kepada racun. And kalaulah dia boleh tukar daripada racun, Luffy tahu boleh tumbuk dia lah, walaupun dia dah disalut dengan candle wax yang Mr. Tree buat dekat dia tu. Dan kalau kita ingat boleh dekat Impel Down tu. So ya, inilah beza Paramecia yang jenis substance generation punya type ni dengan Logia, in which mereka boleh manipulate dia punya elemen tu. Contoh macam Perospero, dia boleh manipulate getak dia punya candy tu kan, boleh buat bentuk pelik-pelik nak guna untuk serang and so on. Tapi dia tak boleh tukar diri dia kepada candy. Sebab apa? Sebab dia Paramecia, dia bukan jatuh kepada kategori Logia. Sebab power untuk tukar diri kepada elemen tu hanyalah special untuk Logia sahaja. Faham tak? Tapi bila aku sembang pasal power untuk tukar diri kepada elemen tu merupakan power special untuk Logia, mesti ada orang argue pasal Katakuri pula kan. Sebab Katakuri dia makan devil fruit mochi, and devil fruit dia actually Paramecia. Sebab mochi ni bukannya nature element, tapi for some reason dia boleh tukar dari dia kepada mochi juga. In case of Katakuri ni memang dia rare lah. Dia tak follow rule Paramecia yang biasa.
Sebab tu, Oda categorizekan devil fruit dia sebagai special paramecia, in which subkategori bau kepada paramecia. Jadi yang baru ingat tiga subkategori yang aku sembang tadi tu, yang body alteration, environmental alteration dengan substance creation tu, yang tu cumalah hanya nama fandom sendiri yang bagi sebab nak memudahkan untuk faham. So technically benda tu bukanlah subkategori yang betul untuk paramecia dalam manga atau anime. So ya, itulah kot video pasal devil fruit. Bapak panjang main video ni. So actually banyak lagi benda yang nak boleh sembang pasal devil fruit ni. Ada je pasal artificial devil fruit and macam-macam lagi lah devil fruit yang special kan. Contoh macam devil fruit Blackbeard. Blackbeard dia Logia, tapi for some reason dia tak boleh tukar diri dia kepada elemen dia, in which elemen darkness tu. Kenapa kita pun tak tahu lah. Tapi mostly memang follow lah rule tersebut tu, sebab inilah power system yang diintroduce oleh Oda. So ya, itulah dia devil fruit yang ada dalam dunia One Piece. So kalau anda suka video ni, sila subscribe dan like lah pada video ni, sebab benda tu memang sangatlah akan membantu aku. And kalau anda ada teori apa-apa kau nak sembang dekat komen lah, silakan bagi rancak sikit komen pun tak apa agak. So yeah, thank you.